Bismillah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini sama-sama kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar kita faham dan kita amalkan. Dan kita hadiahkan juga baca Fatihah ini kepada Rasulullah, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutama ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, yang besar pengurusi surau dan ada pengurusi surau yang bukan Tuan Imam, Tuan Bilal, ayah-ayah, ibu-ibu, pak saudara, mak saudara, anak-anak, adik-adik, dan tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar? Sihat ke malam ni?
Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala ya, mana kita bertemu lagi. Yang mana hari ini kita berada tanggal iaitu malam 23 lah. Malam 23 Zulhijjah. Maknanya tuan tak berapa lama lagi kita akan menyambut iaitu awal Muharram, iaitu bulan hijrahnya, bulan iaitu bulan baru Islam 1400 berapa? 1445. Jadi malam ni kita akan masuk perbincangan kita mengenai dalam hadis kita tuan-tuan. Hadis ini kita masuk muka surat yang ke-10, perbincangan mengenai Al-Hadiyun Nabawi, iaitu petunjuk dan juga istifadah atau faedah manfaat daripada hadis yang kita baca, yang mana hadis mengenai masih lagi berhubung bab niat hadis yang pertama ya, hadis yang pertama. Jadi kita lihat di sana yang mana muka 10 ini yang ke-8. Jumpa. Yang ke-8, hijrah amat penting. Dan sebab itu ia dititik beratkan dalam hadis ini. Jadi makna hijrah ni satu perkara yang paling penting tuan-tuan. Yang mana ia satu perkara yang paling penting, yang mana Nabi sebut hadis baginda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah selepas ini melainkan dengan jihad dan niat. Jadi sebagaimana ayat yang saya baca mula tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, iaitu orang-orang yang berhijrah. Dan tuan, hari ini kita ni berhijrah lah kan, Tuan Jeneral. Hijrah daripada rumah ke mari, itu hijrah lah. Wa jahadu, dan berjuang. Mana kalau zaman Nabi dulu berjuang pergi perang ya, menentang orang kafir Quraisy. Kalau ya, para sahabat dulu berperang untuk melebarluaskan negara Islam, termasuklah ke Turki, termasuklah ke Andalusia ataupun Sepanyol. Kita hari ni tak perlu perang jauh-jauh. Kita perang tuan-tuan, mujahadah, kita duduk dalam surau mengaji ini satu perjuangan lah. Tapi itu pun bukan satu perkara yang mudah, ya tak? Duduk mengaji, bukan lama pun mengaji ni, betul tak? Antara maghrib Isya je pun. Tapi itu pun ya Allah, letih benar rasanya. Lama benar rasa ustaz pengajar. Kan? Kalau makan kotiau tak rasa belum ya. Ada kotiau ni, tak ada. Mana tak ada. Bulan lepas ada kotiau kan. Makan kotiau tu rasa sekejap benar. Tapi bila ngaji ni Allah, apa hanya lama benar. Mati ni kejap buka, kejap tutup. Jadi ni satu mujahadah. Perjuangan yang mana yang berlaku zaman kita hari ni. Dan kata Allah, kalau mereka yang berjuang ini dapat pertahankan perjuangan itu, dapat pertahankan mengajinya, belajarnya jemaah tuan-tuan, a'zamu darajatan indallah, akan diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berjanji, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, puan-puan ya, apa ibu-ibu, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk orang yang berjaya dunia dan akhirat. Baik tuan-tuan Bapak yang dirahmati Allah sekalian, pada bahasa ia memberi maksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam syarat disebut al-hijratu min makan ila makan, bukan makan nasi. Makan syarat ni makan tempat. Al-hijratu, hijrah itu min makan, pergi dari tempat ilal makan ke tempat yang lain. Inilah perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Ia lebih kepada gerakan fizikal. Kemudian Rasulullah SAW menukarkan makna fizikal kepada maknawi, seperti sabdanya yang bermaksud orang berhijrah itu ialah dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini disebut pada istilah terbagi pada dua, iaitu pertama iaitu di sana apa kata? Berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat baginda. Perpindahan ini kerana semata-mata bukan membabitkan laba dan keuntungan duniawi. Jadi tuan-tuan ya, hijrah ni sebagaimana kita maklum berlaku di bulan apa? Ingat? Bulan Muharram ke? Bulan Muharram, detik permulaan bahu tahun baru bagi umat Islam. Dengan itu saya penting ada. Rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu
Hafal. Hijrah itu apa? Dia boleh buat nasyid kita ni. Dan hafal semua kan. Perjuangan, pengorbanan. Tapi hijrah sebenarnya bukan bulan Muharram. Hijrah ni bulan Safar, tuan-tuan. Bulan Safar, ya. Yang mana kita lihat, ya, hijrah ini, kenapa dia ambil bulan Muharram? Sebab habisnya aktiviti ibadat orang Islam pada setiap tahun itu. Apa maksudnya? Maksudnya ibadat haji. Ibadah haji ni habis bulan Zulhijjah. Kan, kalau Zulhijjah Muharram tu sebab dia ambil Muharram tu berbulan Islam. Haji ni rukun Islam ke berapa, tuan-tuan? Saya sambang sikit soal saya seorang yang ngajo. Kalau sambil sambang tak ngantuk. Kan? Nah, rukun haji ini, tuan-tuan, rukun Islam yang ke berapa? Yang kelima. Ada lagi rukun Islam ke tu? Tak ada dah, mandang. Tu sebabnya. Sebenarnya haji ni, tuan-tuan, bukan berlaku hanya zaman Nabi. Sebenarnya Islam dah berlaku dah. Yang mana dalam Islam, tuan-tuan, ada 12 bulan. Bulan disebut di antara 12 bulan tu ada 4 bulan-bulan yang haram. Ni cerita bermula haji ni lah. Ada 4 bulan-bulan yang haram. Bulan haram tu bermula daripada iaitu bulan Zulqa'dah. Diikuti bulan apa? Zulhijjah. Kemudian bulan apa? Muharram. Lah kali bulan apa? Ramai orang keliru. Kan Safar sebenarnya bulan haram. Macam betul tapi salah. Macam betul tapi tak tepat. Tak tepat. Sebenarnya bulan Rejab. Bulan Rejab, bulan Islam, ya, bulan haram tu bulan Rejab. Kenapa dia sebut bulan haram? Sebab bulan-bulan yang diharamkan kita waktu itu berperang. Maknanya zaman sebelum kedatangan Nabi dulu, tuan, orang jahiliah telah pun melaksanakan iaitu haji ini. Pada bulan Zulqa'dah, waktu itu orang Arab ini, tuan-tuan, telah pun berkumpul dekat mana? Dekat Taif. Itu sejarah dia. Berkumpul di Taif, mereka berniaga di sana. Berniaga di Taif. Sampai bulan Zulhijjah, mereka pun mengerjakan haji. Tawaf, pergi Mina. Sampai bulan Muharram, tuan-tuan, habis. Mereka balik ke kampung halaman masing-masing. Jadi inilah, tuan-tuan, dalam sejarahnya. Sewaktu, tuan-tuan, ya, mereka berada di Taif ini, tuan-tuan, sebagaimana kita maklum, Taif ini tempat Nabi berdakwah. Kan? Ingat ke lagi sejarah dia? Nabi berdakwah ke Taif. Sebab apa Nabi berdakwah ke Taif? Antara puncanya disebut sana pertama kerana kematian isteri Nabi paling sayang. Siapa nama isteri dia? Sayyidatina Khadijah. Ngapa Nabi sayang pada Khadijah? Sedangkan ada isteri Nabi yang anak dara. Khadijah ni J je kan. Apa sebut J pula? J ni janda lah. Kedai sampai tu kedai J komen. Kedai J je pergi, kedai tak pergi. Kamu marah orang sebab J ni. Sebab walaupun kahwin dengan janda, Khadijah ni melahirkan anak Nabi seramai berapa orang? 6 orang. Kecuali Ibrahim. 6 orang Nabi semua daripada Khadijah, tuan-tuan. Sebab Nabi sayang pada Khadijah. Aisyah depan negara tak ada anak. Cuma Aisyah nak kaya hebat, dia bijak, dia banyak hafal hadis. 2,600 kebenaran hadis yang dia hafal daripada Nabi. Kan? Sebab dia ni anak dara, muda lagi, ingat apa yang Nabi beritahu. Justru, tuan-tuan, kita lihat bahawa Nabi pergi berdakwah Taif ni pertamanya kerana kematian tadi, iaitu pak saudara Nabi dulu. Pak saudara Nabi meninggal. Siapa nak pak saudara Nabi tadi? Abu Talib. 4-5 hari kemudian dia akan bawa meninggal pula isteri Nabi Khadijah. Jadi Nabi rasa sedih. Amul Hazan. Tahun tu cerita bagi Nabi. Untuk menghiburkan hati Nabi, Nabi cuba berdakwah pula ke Taif. Kerana iaitu masyarakatnya waktu itu di kota Mekah tak mau menerima ajakan Nabi. Mereka menolak Nabi. Nabi cubalah tempat yang lain. Rupa-rupanya kusakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Berapa bermadah kan nama itu. Ingatkan dapat berjaya betul. Nabi tak diterima juga. Malah Nabi dipenggal dengan batu sampai luka-luka Nabi. Kita pun maklum kan.
cerita dia sampai ke bila Nabi berjalan, darahnya luka banyak, berbunyi kasut Nabi itu. Sedang Nabi berehat di sebuah pohon kurma, datang seorang daripada golongan Bani Thaqif ini. Taif ni nama golongan Bani Thaqif ya, Bani Thaqif. Di Mekah ni banyak Bani lah tuan-tuan ya, Thaqif. Kalau dekat Madinah Bani Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Yang nama bergaduh tu kan. Banu Quraizah, Banu Qainuqa di Mekah ni banyak Bani. Taif ni Bani Thaqif, Bani Thaqif namanya. Jadi dia ni tuan-tuan seorang nama bernama Addas. Addas ni dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Muhammad, ambillah sedikit air, tengok dia bantu. Walaupun dalam ramai-ramai itu tuan-tuan yang menentang Nabi, tapi ada daripada mereka tu seorang daripada hatinya hati yang mulia. Bagi Nabi air untuk Nabi minum, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dapat minum. Tuan-tuan kan. Dan hingga hari ini ada di Taif itu masjid, nama masjidnya Sayyidina Addas. Tuan-tuan ramai lagi ya. Ada satu masjid nama Sayyidina Addas. Nama masjid tu untuk sebenarnya nama dia lah, Addas ni. Akhirnya boleh Islam tuan-tuan kan. Baik tuan-tuan yang terhormat, kita hijrah lagi tuan-tuan. Hijrah ni, jadi Nabi ni, kira malam ni kita hijrah lah sebenarnya kan. Nabi ni kan, apabila dia berdakwah di Taif tak dapat sambutan, balik ke mana? Kampung halamannya ke Mekah. Nabi cuba strategi yang kedua, berdakwah di Mina. Mina ni tempat perkumpulan haji tadi ni. Nabi berdakwah tuan-tuan ke Mina. Berdakwah tuan-tuan. Kan, dapatlah tadi ni dakwah-dakwah tu dapat 6 orang. Tu yang sejarah mula tu tuan-tuan. Zaman iaitu dakwah ni pra-Aqabah namanya. Aqabah ni perjanjiannya tuan-tuan dekat apa tu, dekat Aqabah dekat Aqabah yang kita melontar tu lah. Tapi sekarang ni dulu namanya Jamratul Aqabah. Tukar kan ni Jamratul Kubra, Sughra, Wusta, Kubra. Yang sebenarnya tempat tu nama Aqabah lah, tempat Nabi melontar tu. Tapi masa tu tak ada perjanjian lagi. Nabi berdakwah dapat 6 orang, baliklah ke Madinah, demo tuan-tuan, balik ke sana mereka mencapai Islam. Dan Nabi hantar 2 orang sahabat Nabi, iaitu namanya Mus'ab bin Umair, orang yang hebat di bidang Al-Quran. Lancar bacaannya, sedap bacaannya. Mus'ab ni pun seorang pemuda yang gagah, yang handsome, yang kacak. Rupa Nabi pun pandai nak hantar ni berdakwah bagi orang yang kacak, yang handsome. Tertariklah sikit kan. Orang Madinah tengok, Nabi pun hantar orang yang hebat, kacak. Kan. Maknanya orang suka lah tengok kan, tuan-tuan kan. Jadi Mus'ab ni asalnya dia orang kaya. Asal orang kaya. Tuan-tuan, asal orang kaya, dia ni banyak harta. Bapaknya orang kaya, maknya orang kaya. Lahir dalam keluarga kaya, tapi akhirnya bila meluk Islam, mak ayahnya tak mengaku dia anak, dia bergelandangan. Nabi ambil dia, dakwah dia masuk Islam. Akhirnya dia manusia yang hebat. Mus'ab bin Umair menjadi utusan Nabi yang pertama, dia hantar ke Madinah Al-Munawwarah. Seorang lagi Nabi hantar 2 orang. Seorang lagi namanya Abdullah ibnu Umi Maktum namanya. Ada nama Abdullah sini. Kita kira Abdullah sebut nama lah $4 kan. Abdullah jadi $4 ataupun Dul ataupun Samdul terus pada. Abdullah ni pula buta. Dalam sejarahnya tuan-tuan, satu hari Nabi sedang berdakwah kepada VVIP dekat Fakurai, orang-orang hebat-hebat lah, orang musuh-musuh. Berdakwah kan dengan Khalid Al-Mughirahnya kan. Berdakwah ni datanglah ini siapa, Abdullah ibnu Umi Maktum ni. Dia ni buta, dia tak nampak Nabi berdakwah. Dia bertanya Nabi tentang agama. Dia dah masuk Islam dah. Nabi tak berapa layan dia. Sebab apa? Nabi ni sedang berdakwah VIP ni, Abu-Sa'id Quraisy ni. Akhirnya Allah Ta'ala hantar satu ayat Quran, Asbabun Nuzul, yang menegur Nabi. Surah apa? Surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla tu teguran kepada Nabi sebab apa dia tak layan, iaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Nabi rasa duka cita lah. Akhirnya Nabi layan Allah ni. Sebab Allah ni tahu lah Nabi sedang berdakwah orang hebat-hebat ni. Tiba-tiba datang orang yang buta ni minta
Ngaju pula hisab. Contoh tu kita lah kan. Nabi Allah tegur Nabi tuan-tuan. Jadi ini teguran Allah kepada Nabi. Nabi ni tuan-tuan, bila Allah tegur tu ada makna, ada maksudnya untuk memberikan suatu pengajaran ibrah kepada kita. Macam dulu tuan-tuan saya pernah dengar cerita tuan-tuan ingatlah. Sini ke masjid saya pernah lupa. Nabi pernah semayang qada subuh berjemaah. Kalau tak ada Nabi berlaku, tak ada semayang qada tuan-tuan. Nabi buat tu bukan sebabnya Nabi sengaja lupa. Dia lupa kepada Allah Ta'ala untuk memberikan suatu hukum kepada manusia. Nabi perang, tuan-tuan, dengan perang sampai ke subuh. Akhir Nabi letih dan para sahabat tertidur. Beritahu pada saya dan Bilal, kamu jangan lupa Bilal kejut di subuh kerana Bilal pun tidur juga. Akhirnya mereka sedor-sedor tengok dah habis waktu subuh. Dia sembahyang berjemaah qada. Ayat 95 qada sebagai hukum hari ni kita boleh sembahyang qada. Berjemaah ni qada ni berjemaah boleh Nabi pun buat. Boleh kalau kita qada sembahyang subuh tuan-tuan. Boleh. Sembahyang subuh kita qada subuh, orang sembahyang zuhur. Boleh tak? Ni buat hukum fiqh pula kan. Panjang cerita pula tu hukum fiqh ni. Boleh kalau orang sembahyang zuhur, sembahyang subuh boleh qada kalau boleh ikut dia. Dia ada dua keadaan. Yang lain tu tak ada masalah. Kalau sembahyang tak apa. Katalah itu kita sembahyang subuh ikut orang sembahyang zuhur qada. Kan. Dia ada dua keadaan lah. Pertama, sampai subuh tu imam duduk tayat akhir, tayat awal kita mufaraqah keluar beri salam. Satu. Atau yang kedua, kalau kita rasa nak tunggu, tunggulah. Kita duduk tayat akhir, kita imam tu naik 2 rakaat, tunggu dia. Imam tu duduk bagi salam, kita ikut salam. Boleh. Itu qada. Ikut orang sembahyang zuhur. Itu qada lah. Balik kita tuan-tuan dia. Ini cerita apa Nabi tadi, tuan-tuan pergi hijrah tadi ni. Maka Nabi tuan-tuan ya Aqabah pertama dia antum Mus'ab Umair, antum tadi seorang Islam tadi. Siapa lagi dia apa? Abdullah bin apa? Ada tum-tum ingat ke ketum. Siapa ke? Aku ingat dong ketum. Apa dong ketum ya. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ummi Maktum tu mak dia. Abdullah nama dia, ibnu tu anak lelaki. Tu. Abdullah ibnu Ummi Maktum buta. Abdullah tuan-tuan dia hebatnya. Hebatnya dia tu sebab apa Nabi hantar dia? Tadi pertama sebab dia minta Nabi terangkan. Jadi lepas itu bila Abdullah ni minta apa-apa, Nabi akan beritahu cepat dengan segera. Tak boleh pandai. Yang kedua, dia ni hebat. Dia dengar, dia buta tapi dia dengar orang Islam ni wajib berjemaah fardu ain. Fardu jemaah ni dari berbagai pandangan kita bagi Syafi'i dan kifayah lah, ada mazhab fardu ain. Kan? Maknanya dia dengar ni, maknanya kena sembahyang jemaah, wajib sembahyang jemaah. Dia dengar tu, dia pun tanya Nabi, aku ni wajib juga, ibu kita tak nampak. Ya wajib, Nabi kata berjemaah. Dia buat satu tali tuan-tuan daripada rumah dia sampai ke Masjid Nabawi tu, dia buat tali. Dia pergi, dia ikut lagi sembahyang tu, pergi ke masjid. Sampai tarikh tu hebatnya dia nak sembahyang jemaah. Kita batin terang menerang, bersinar-sinar lagi, hati gelap. Bukan tuan-tuan orang lain lah kan. Kan yang sembahyang lain ni boleh ustaz, awak subuh ni rasa letih benar. Nak sembahyang kan. Subuh ni bukan senang tuan-tuan, jemaah. Kan itu sebab ada antara hadis Nabi mengatakan antara tanda-tanda orang munafik. Zaman Nabi tu orang munafik waktu lain sembahyang. Isyak dan subuh dia memang tak pergi. Itu antara tanda orang munafik lah. Jadi Abdullah ibn Maktum dihantar oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah. Dua orang yang hebat. Jadi akhir tu berdakwah ni ramailah yang mula Islam. Berapa orang lepas itu berjumpa Nabi? Tuan-tuan, lepas itu tuan-tuan kita dia tengok oleh 12 orang. Itulah sebab perjanjian Bai'ah Aqabah yang pertama. Bai'ah ni kalau bahasa kitanya tak kesetiaan lah, perjanjian kesetia. Kalau bahasa dari sudut bahasa Arabnya Bai'ah ni berjual beli, menjualkan diri dan harta dia, bai'un. Kan wa ahlul bai' wa haram riba. Tapi kalau segi bahasa istilah lainnya dia maksudnya kesetiaan perjanjian mereka orang Madinah dengan Mekah. Datang 12 orang tuan-tuan. Lepas itu berdakwah lagi, datang Bai'ah Aqabah yang kedua 75 orang.
lelaki seramai 73, perempuan seramai tuan-tuan 2 orang. Jadi tuan-tuan, maknanya Islam telah berkembang luas lah. Dan daripada perjanjian Aqabah kedua ni, Nabi melantik 12 kabilah dia lantik. 9 daripada Bani Khazraj, 3 daripada Bani Aus. Kami pun balik tuan-tuan. Jadi akhirnya dia berkata, wahai Muhammad, Rasulullah, kamu datanglah ke tempat kamu ni, kami bersedia menerima kamu seadanya. Pasal kita macam tu lah. Dah di Mekah tak ada kan, dia ajak Nabi. Dan Nabi pun tuan-tuan menyuruh semua orang pergi untuk berhijrah. Selepas itu, so sahabat-sahabat pergi. Antaranya tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kan, dia yang paling hebat. Dia kata bila dia nak keluar tu, dia pergi tawaf Kaabah tu, dia kata siapa-siapa sini yang inginkan anaknya menjadi yatim piatu, isteri yang menjadi janda, mana seorang pun tak berani. Tak ada seorang pun keluar, semua nyorok kepala tuan-tuan, tak berani. Tu Sayyidina Umar. Tapi ada yang pergi tuan-tuan dengan harta-harta pun ditinggalkan di Madinah, ditinggalkan di Mekah. Antaranya tuan bisa dengar tak nama Suhaib Ar-Rami. Suhaib Ar-Rami ni orang kaya di Mekah. Dia ni bukan orang Rom. Rom ini tuan-tuan, Rom ni bukan Rom Itali, bukan. Rom ini sekitar Iraq, negara Iraq di sekitarnya. Satu lagi Parsi. Parsi ini di Iran. Ini kerjaan dua yang kuat lah. Waktu kecil Suhaib ni dah pergi Rom, pergi sana. Bila dah dia dewasa, dia balik ke Madinah. Dia balik ke Mekah. Tapi tak pandai cakap Arab dalam itu. Tapi akhirnya dia meluk Islam tuan-tuan. Dia memang orang kaya. Disebut dalam riwayat dia ada 12 tempayan emas. Banyaknya kita bukan 12 tempayan tuan-tuan, suku tempayan pun tak ada. Kalau ada emas yang jenis emas pulut dakap tu, pulut dakap ada emas apa, lobster lobster apa ke, emas lagi apa, coklat tak main lah gelang hari, gelang hari, gelang minggu tak main dah ustaz. Gelang minggu yang halal tu, cincin daun ketum ada, cincin musangking, macam-macam cincin ada. Ini ada berapa tempayan sebut kamu ni tuan-tuan? Berapa tempayan ni? 12 tempayan. Masya Allah, banyaknya tuan-tuan. Habis semua tinggal. Bagi pada orang kafir ni suka mah, tinggal dia pergi. Begitulah pengorbanan mereka kan. Jadi tuan-tuan, apabila sampai satu hari, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, setelah sahabat-sahabat berpindah tuan-tuan, berhijrah, barulah tiba giliran Nabi pula berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah kan. Nabi berhijrah sebagaimana kita maklum tuan-tuan, Nabi pergi pada waktu tengah hari kan, betul? Udah menung semua. Tengah hari ke senja ke malam? Tengah hari. B, petang. C, senja. D, malam. Mana dapat? A ke B ke C ke D? D. Tadi neramat rumah. Kan perasa dapat kerja terbaik sana tu. Gaya je lah kan. Malam lah Nabi hijrah malam. Tengah hari Nabi keluar dah kabar pada Sayyidina Abu Bakar nak keluar malam tu hijrah. Malam Nabi hijrah. Nabi pergi ke gua apa? Gua ni gua apa? Kan gua ni Jabal Nur, Gua Sur. Gua Sur, tuan-tuan, Sur. Bukan Tur. Ejaan Melayu memang THUR tapi Tha Waw Ra, Gua Sur. Tuan Jerawat dia naik Gua Sur ni? Tak ada, saya pun tak pernah tuan, dan mereka tinggi. Kawan saya naik bawah ni, dia kata 2 hingga 3 jam baru sampai. Gua Sur ni tuan-tuan, ni tinggi. Perbanding dengan Gua Hira, Jabal Nur tu dekat lagi. Itu saya dah naik Gua Hira, Gua Sur ni tinggi. Nabi pergilah tuan-tuan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dibantu oleh makanan Asma ni waktu tu mengandung. Dibantu lagi oleh anak Sayyidina Abu Bakar bernama siapa dia? Abdullah ni dia ni sebagai pemberi maklumat, SB, Special Branch.
Maknanya zaman tu dah ada SB dah. Sekarang je. Kan puan? Zaman tu dah ada SB dah. Abdullah SB zaman Nabi. Syibran. Siapa lagi? Amir Fuhairah. Hamba dia menutup tapak kaki. Walaupun tutup rupa-rupanya dapat dikesan juga oleh orang kafir Quraisy. Siapa yang mengesannya? Iaitu Amru ibn Syam. Tuan-tuan kan Amru ibn Syam ni? Kenal tak? Tak tahu. Tuan-tuan tahu tak nama Abul Hakam? Belum pernah dengar Abul Hakam? Tak tahu juga. Abu Jahal? Tahu. Orang yang sama. Nama sebenarnya Amru ibn Syam. Zaman jahiliyah, Abu Jahal ni disebut sebagai Abul Hakam, orang yang bijaksana. Kenapa? Dia tahu satu ilmu nama ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah ni ilmu yang mengenali pergerakan alam ini. Dia. Sekarang tak ada ilmu tu. Ilmu geografi pun tak sampai itu. Ilmu oceanografi pun tak sampai itu. Ilmu ocean, ilmu laut kan, ilmu kelautan. Dia boleh tahu jejak kaki Nabi tu berapa hari dah Nabi bergerak. Dia boleh tahu. Dia boleh kesan nampak kaki Nabi, tahu berapa hari dah Nabi pergi, berapa hari di mana gerak Nabi, dia tahu. Ilmu qiyafah namanya yang ada pada Abu Jahal. Itu sebab Abul Hakam masa tu dia. Sampai dia menjaki bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, tuan-tuan, yang mana dikepung rumah Hitap Jaya tadi kan. Sampai-sampai ke Gua Sur, dia berdapat tengok tapak kaki ada, tapi orangnya tak tahu pergi mana. Bila situ dia selenda dah. Dia kata, ke mana Muhammad ni? Dari dia punya agakan dia kata, dalam riwayatnya, Muhammad ni dia kata sama ada pergi naik ke udara atau masuk ke bumi. Kenapa dia tak masuk Gua Sur? Sebab Gua Sur hari itu ditutupi oleh apa? Labah-labah. Bukan sama labah-labah baru. Labah-labah macam dah lama. Kalau baru ni lain, tengok macam cerah kan, boleh melekit. Tapi macam dah lama. Dia katakan dalam ni sarang labah-labah lama. Kalau baru mestilah benda tu baru. Mana lama? Dalam ilmu kajian dia, labah tu lama. Dia pada ilmu kajian bumi ni lama. Ada pula burung apa? Burung pati telur. Burung pati ni jinak-jinak burung merpati. Tentu yang pergi Mekah Madinah, burung pati banyak jalan kita pergi. Ada cetrai tangkap mau? Tak mau. Burung pati ni dia tak mau dekat manusia, tuan-tuan. Tiba-tiba ada dia bertelur pula di situ, burung pati tu. Bayangkan, memang tak terfikir oleh Abu Jahal and the gang, kru-kru dia, macam mana Muhammad beralam tu. Tak ada. Dia menengok juga. Tak ada lah ni. Set minda tak ada Nabi dan Gua Sur ni. Dan dia pun tawarkan kepada orang-orang Mekah. Dia kata siapa-siapa yang dapat membawa Nabi hidup ataupun Nabi itu pun, dia beri 100 ekor unta. Hebat tawarannya. 100 ekor unta. Bayangkan tuan, hari ni unta harganya, kawan saya kata sekarang lebih kurang tuan harganya seekor 8,700. Seekor unta. Kita ambil 8,000 lah, 700 tolak dulu. 8 kali 100 berapa? 800,000. 800,000. Harga sekarang lah, kan dulu pun mahal juga. Memang dia ni orang kaya Abu Jahal ni. Tawar ke unta. Siapa tak nak pergi, tapi dia siapa tak nak pergi, tapi semua orang nak bunuh Nabi, tapi tak jumpa. Satu hari tuan-tuan, satu orang bernama Suraqah bin Malik. Dia ni seorang pakar menjaki, iaitu orang-orang dalam perjalanan. Dia ni pakar hebatlah. Dia pun tak boleh kesan. Akhirnya dia berehat satu kedai kopi lah, minum situ, dia dengar minum, tak tahu minum kopi Melayu, minum semua. Alhamdulillah, dia minum. Dia dengar seorang pedagang ni, dia kata apa? Dia kata, aku nampak ada macam orang berjalan di tepian pantai, bukan jalan biasa ni, jalan lain. Dia dengar, ini Muhammad kot. Dia kata, kamu diam dengan kabar, biar aku pergi. Dia pergi, dia pun follow lah Nabi, tuan-tuan, ikuti Nabi ya. Dalam riwayat menyatakan bahawa yang antara yang masyhurnya lah, yang pergi tu 4 orang. Nabi SAW diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, pondok jalannya Abdullah bin Abi Uraikid. Inilah masyhur kan, 3 orang. Tapi ada riwayat juga kata ada seorang lagi, iaitu Amir Fuhairah, iaitu hamba tadi, pembantu dia pun pergi sekali, 4 orang. Sampailah Suraqah nampak Nabi dan juga dengan para sahabat tadi, tuan-tuan. Dia nak bunuh Nabi. Kudanya ngejo-ngejo, tersembam, terpeleot bahasa kitanya, tersungkur, Cik Nan,
tersungkur di pintu syurga. Macam lagu pula tersungkur di pintu syurga. Ada lagu tersungkur di pintu syurga? Ada tak? Ada buku ada. Dulu Al-Arqam dia ada buat buku. Orang keluar Arqam tu buat buku. Arqam ingat tu Al-Arqam sekarang ni Global Ikhwan. Dia buat satu buku tersungkur di pintu syurga. Anak orang-orang dia lah maksudnya tu. Dia tu bagus dah tapi tak akidahnya rosak tu kan. Pintu syurga tu. Nak syurga tak boleh. Tak dapat lah. Jadi balik tadi tu dia nak perang, dia nak bunuh Nabi, jatuh. Kali kedua nak bunuh Nabi lagi, jatuh lagi. Kali ketiga jatuh. Akhirnya Nabi bantu dia. Dia pun heran, tak pernah dia buat orang macam ni. Orang yang nak bunuh aku, selamatkan aku. Inilah hebatnya Nabi tuan-tuan. Kalau kita macam mana? Orang tu dajal kita pada muka. Awak dah kabur dah. Pada muka mikir. Buat lagi. Ingat teman siapa? Cik action pula kemain. Tapi Nabi bantu. Hingga kan dia dalam riwayat ada menyatakan bahawa antara asbabun nuzul surah Al-Ikhlas inilah dia tanya Nabi, wahai Muhammad, siapakah Tuhan kamu? Dan turunlah ayat qul huwallahu ahad Allahu samad. Untuk antara riwayat ada menyatakan demikianlah. Jadi akhirnya kata Nabi pada Suraqah bin Malik ini, Suraqah dia kata kamu pergilah balik. Tapi aku berjanjilah pada kamu Suraqah kan, kalau bila kamu selamat ni dia kata. Dan Nabi kata aku akan beri kamu nanti gelang Kisra. Gelang Kisra ni tuan-tuan, ada orang kata gelang Kisra dan mahkota Kisra. Kisra ni raja Parsi pula. Kan Parsi. Yang tadi Kaisar dia Rom. Ni Kisra ni Parsi, dia dua tempat berbeza. Dia pun balik dia sampai ke kota Mekah. Orang Mekah semua tertanya mesti ni hebat, orang hebat kan. Macam mana dah bunuh Muhammad? Dia kata tak jumpa Muhammad pula. Dia kata dia menipu ya orang-orang yang berada di Mekah tu. Dia kata tak jumpa Muhammad. Itu nipu apa namanya? Nipu sunat. Bukan tipu yang diharuskan. Tipu sunat tak ada. Tentu yang silap faham. Tipu yang diharuskan ada berapa perkara tipu yang diharuskan. Antaranya menipu dalam peperangan, kan? Lagi apa? Menipu untuk menyatukan orang. Menipu isteri pun boleh. Ada menipu isteri yang diharuskan. Saya ada beritahu dulu kan. Kita pergi kursus Pulau Pinang. Abang ada kursus 2 minggu. Lama je bang, tak mana kursus 2 minggu ni. Allah, bos hantu lama pula kali ni. Rupanya kami seorang lagi kat sana. Boleh kan? Boleh tak boleh sana perempuan? Semua ngiling. Ini saya betul ajar sesat ni. Tak boleh, bukan nipu macam tu. Menipu yang boleh. Isteri ni kita nipu dia. Dulu saya dah beritahu, kalau tuan-tuan ingat dulu, menipu contohnya kita ni lepas mengaji ni, tuan-tuan kawan pergi ajak pergi botol makan kuih tiaw ke apa, kenyang, balik-balik isteri kita masak di rumah dan makan tom yam dekat botol tu, balik rumah isteri masak tom yam pula, masuk kuih tiaw pula, masak abang dah makan ke? Belum. Tu boleh lah, kan? Belum. Ya ke bang? Belum. Dia pun makan. Dia pun ubuh dah kuih tiaw tu penuh pinggan kita ambil separuh je, buang separuh, tinggal separuh sikit makan bang, dah biasa penuh. Tadi Ustaz Mak yang ngajar makan tak boleh banyak malam, kolesterol tinggi. Tapi bila Ustaz Mak yang ngajar pada pandai dia kan. Udah kenyang makan tom yam dengan nasi ke botol ni tuan-tuan. Kan. Habis tu dia pun makan slow. Apa kenyang ni makan slow. Slow makan slow laju je. Ustaz Mak yang ngajar, dia kata makan dari laju ikut sunnah Nabi. Kunyah 40 kali. Hari ni berkesan betul Ustaz ngajar. Kan. Padahal dah kenyang. Tipu diharuskan. Apa sebab? Nak ambil hati isteri kita ni bukan senang. Dia makan masak. Kita kata, dah makan. Mah dah masak ni. Udah masak ni. Kutiau ni. Ya Allah makan lah. Tidak. Aku kenyang. Kesian Farah dia kan. Lain kali tak nak masak dah. Pergilah abang makan kedai mana? Kedai janda. Pergi makan. Jadi itu tipu yang diharuskan. Kan? Bukan yang sunat tu diharuskan. Tadilah. Dia ngabarkan tak jumpa. Akhirnya dia ni mulut agama Islam. Suraqah ni mulut agama Islam. Nabi bergeraklah sampai ke tempat tuan, sampai ke tempat bernama Qudaid. Tempat tu Wadi Qudaid tu. Kan Qudaid, Nabi bertemu seorang perempuan bernama Ummu Maqbad. Ummu Maqbad ni dia memang selalu bantu orang. Kalau orang pergi hijrah dia bagi. Tapi hari itu tak ada makanan. Nabi pun dah lapar tuan-tuan. Susu apa pun tak ada. Kan. Jadi Nabi kata wahai dia tak sebut tu, tak tahu Ummu Maqbad tuan, saya sebut Ummu Maqbad lah. Wahai puan, ada tak makanan apa-apa kami nak makan? Tak ada apa dah encik tuan. Tak ada apa dah makanan kami nak makan dah.
Betul Nabi kata, tengok ni ada ni, biri-biri kambing ada. Dia duduk ni, itu kambing tu sakit, tak ada boleh apa, susu pun tak ada. Nabi minta kebenaran perah susu. Nak kebenaran Nabi perah susu, keluar susu yang begitu banyak tuan-tuan. Dengan mukjizat Salam, idza Allah Taala banyak susu tu, maka Nabi pun dapat susu yang banyak. Nabi bagi pada iaitu Ummah Qad minum. Nabi kata tuan minum dulu. Nabi tak, Nabi ni orang yang hebat, dia bagi orang lain minum dulu. Bagi Ummah Qad minum dulu, bagi dengan Abu Bakar, bagi dengan siapa, dengan Abdullah, bagi Amir baru dia minum. Kalau kita dah gaya, oh aku mikir kemudian minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minum. Kita kalau kita minum dulu, udah nak habis baru. Siapa nak? Ayo ni. Kalau ayo tak boleh lagi, musang Dorian King. Udah habis dah separuh pun dia. Ya, mana ni ada Dorian sikit lagi ni. Cik, ada dia nak habis, siapa orang panggil bini dia. Tadi masa banyak tak panggil pun. Kan itulah kita kadang-kadang. Tapi Nabi tak, Nabi bagi dulu. Kemudian Nabi isi susu tu bagi penuh rumah kebat tu. Dia pun bergerak. Suaminya balik, tuan-tuan, Abu Makbat balik tengok, dia kata, tang dari mana susu banyak ni? Dia kata ada seorang pemuda ni mencini cerita gambaran Nabi ni. Kata Abu Makbat, itulah dia Rasulullah, iaitu Muhammad. Dia tahu, suaminya tahu, dengar cerita orang, tuan-tuan. Sampailah tuan-tuan Nabi satu tempat bernama apa tuan-tuan? Quba. Quba ni tuan-tuan maksudnya jauh, sama dengan Aqsa pun jauh. Situ Nabi mendirikan masjid yang pertama. Mendirikan masjid yang pertama dalam perjalanan Nabi. Tapi itu bukan masjid pertama dalam Islam. Masjid pertama dalam Islam, Masjidil Haram. Itu masjid pertama. Masjid yang kedua, masjid apa? Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua. Itu dia kubat masjid yang ketiga lah. Masjid ketiga. Kemudian Nabi tuan-tuan bergeraklah lagi. Kan Nabi duduk di Quba tu, bedalah Masjid Quba. Hari ni tuan-tuan, Masjid Quba ni kalau pergi naik kereta berapa rial Tuan Rahmat? 20 rial lebih kurang. Tapi saya dengar cerita kawan baru ni, dia kata yang terbaru demo tengah buat macam riverfront tu, road to Cuba, walk to Cuba namanya, walk to Cuba, lebih kurang macam tu lah. Jalan pergi Cuba ni dia buat jalan lebih kurang 3 km lah, lebih kurang 3-4 km. Pergi ke Quba tuan-tuan tanpa naik taksi. Dia buat satu sejarah. Dulu kembali sunnah Nabi lah. Jadi tuan-tuan, ya, bila nak pergi tu, sebab apa kita digalakkan sembahyang Masjid Quba ni? Sunnahnya Nabi, kerana hadis Nabi sebut, kan? Kalau kita ceramah umrah ke tuan-tuan, ceramah haji, kita pun tahulah sunnahnya Nabi daripada hotel Nabi, daripada rumah Nabi pergi ke Quba, Nabi solat 2 rakaat. Nabi pergi hari Sabtu dan hari Khamis, pahala 1 umrah. Jadi tuan-tuan kalau akan datang nak pergi dengan Tuan Rahmat pergi umrah, Tuan Rahmat cari yang kita begitu, sampai benda tu boleh hari Khamis ataupun hari Sabtu. Jadi hari ini Nabi akan pergi ke Masjid Quba, solat 2 rakaat, dapat pahala 1 umrah. Tuan-tuan kan. Jadi maknanya sekarang lagi bagus dia buat jalan pergi ke Masjid Quba tu berjalan kaki lah. Jalan kaki ni kalau kiri kanan tu ramai orang, tuan-tuan, ada kedai-kedai, jalan cantik, kita rasa tak jauh kan. Macam kita dekat Mekah lah, berapa jauh yuk? Hotel Janaria. Dia kata janda beria apa? Janda beria Allah. 1 kilometer lebih kurang. Tu je Nur Rahmat. Kan? Yang tahun ni baru ni yang Hotel Azwa ni, kawasan balik semalam, dapat Hotel Azwa 650 meter tu paling dekat Tabajim punya. Kan. Di Mekah 1 kilometer pun tak jauh sangat. Rasanya sebab apa? Kelilingnya kedai betul. Tu jalan ngeguk sampai dah. Dari sini tuan-tuan, kena kaki dari Surah ni pergi ke masjid ke Bandar Galis lagi macam. Tak sampai. Kan. Nenek kiri kanan udah pokok tu dah rumah. Sana tu kedai, tengok kemain. Jumpa kedai mainan, kedai apa tasbih, macam-macam. Terus sekarang dah ada pula dagang berjual. Dulu tak ada. Sekarang boleh orang Arab, orang Mupah dah boleh niaga sekarang ni. Kan, naik airport pada nak kereta boleh dah. Dulu tak ada. Kan. Jadi berjalan-jalan sampai ke Masjid Quba itu. Dapat pahala 1 apa? 1 umrah. Pahala dia. Yang tuan-tuan ada dengar buat tawaf, buat apa tu, buat haji 7 kali 1 pahala haji tu tak ada. Tu tak ada dalam tu tak ada. Buat 7 kali umrah pahala 1 haji itu tak ada dalam hadis tak ada. Yang ni ada hadis sahih. Yang berjalan yang pergi ke sembahyang Quba ni tu ada hadis tuan-tuan ya. Ada hadis sahih.
Jadi balik sambung balik tuan, tadi Nabi dah pada Quba ni lebih kurang dalam 4 hari baru Nabi bergerak ke satu tempat parit. Parit, nama parit ini tuan-tuan bukan parit kipas kita ni. Ini parit juga. Tuan-tuan tahu asal parit ni daripada siapa dulu? Dari orang Kelantan kan. Dia Sigar kemarin dia pergi naiknya dekat parit tu, dekat parit dekat dengan yang BSN sekarang tahu BSN tu. Kan ada parit itulah sebenarnya itu asal usulnya nama parit. Itu namanya parit tuan-tuan. Kemudian kubur ni dulu asalnya dekat situ lah, area-area kubur tu. Pindah ni dia dekat makamnya ataupun kubur dia dekat itu. Dekat Bomba tu. Siapa namanya ya? Nak Ibrahim ke apa pun tak tahu saya ni. Ada tu namanya. Tuan-tuan pergi dekat Bomba tu dekat dengan kita makan apa? Mihelam tu. Tahu tak? Tak tahu. Pergi belakang Mihelam tu adalah kubur dia. Ada kubur situ dekat Mihelam tu. Ada kubur. Saya dulu pun tak tahu yang buat projek tu anak saudara saya. Anak saudara saya yang projek buat kubur hidup kembali. Tempat cantik, tempat tu dekat tepi buat antara Bomba dengan Mihelam ada kubur. Dialah orang yang mula membuka bandar parit tu. Dalam sejarah parit lah. Kan, ini sejarah parit. Sejarah Nabi balik ke Nabi, tapi ke parit nama paritnya parit Ranona. Nama parit tu ya. Nabi pun sembahyang Jumaat di sana. Raununa. Nabi sembahyang Jumaat di situ tuan-tuan. Parit tu sembahyang Jumaat bersama dengan para sahabat. Walaupun waktu itu Nabi bermusafir, tapi untuk menunjukkan bahawa Nabi melaksanakan solat Jumaat juga bersama dengan para sahabat. Jadi itulah Jumaat yang pertama Nabi laksanakan. Dan ada sekarang sampai sekarang tuan-tuan masjid Jumaat. Masjid sembahyang lah. Tapi hari ni masjid Kuching tak ada dah. Dulu ada masjid Kuching kan. Saya pergi 2009 ada lagi Tuan Haji Nur Rahmat masjid Kuching ni 2009 saya pergi. Ada 2009. 2010 tak ada dah. Yang Mendok Kontor. Masjid Kuching ni. Masjid Kuching ni dia paling dekat dulu. Dengan saya dulu masa tu saya paling dekat dengan Masjid Haram. Saya masih pergi haji 400 meter je saya Darul Qazzah. Saya ingat hotel Darul Qazzah. Dalam mesti ingat lah sebab orang lama kan. Darul Qazzah ni paling dekat. Saya kalau dulu waktu sembahyang sana dekat Jalan Sa'i tu, sebelah sini dekat Sa'i tu. Orang azan tu saya pergi jalan kaki sampai lagi boleh sembahyang lagi tuan-tuan dalam. Masa tu 2009 orang tak ramai sangat lagi lah. Boleh jalan kaki masuk dalam lagi. Direct itu ada KFC. Kan KFC itulah tuan-tuan dikatakan tapak rumah Sayyidina Abu Bakar dulu. Rumah Nabi pula depan tu. Rumah Nabi Sayyidina Abu Bakar dekat depan tu. Depan tu tuan-tuan, kita tengok kalau tuan daripada keluar Sa'i, tengok kurang 200 meter ada rumah kuning yang kerana maktabah Rasulullah tu. Itulah rumah Nabi dilahirkan. Siaran ni saya diceritakan oleh Al-Raham Tan Sri Datuk Hasan Azhari. Datuk Hasan Azhari kenal tak tu yang pakar tajwid tu? Saya kebetulan pergi dengan dia tuan-tuan. Datuk Hasan Azhari dah meninggal dah. Kalau yang tak kenal saya sebut ke anak dia mesti orang tahu. Datuk Jalaluddin Hasan, pelakon drama. Jalaluddin Hasan tahu lah kan yang berlakon tu macam romantik benar rupanya. Saya bukan main romantik kalau berlakon. Macam dia je kan. Jadi saya pergi dengan sebenarnya pergi tu sebenarnya bukan dia masa pergi haji tu. Datuk Jalaluddin Hasan lah pergi. Tapi saya buat syuting punya pasal ganti bapak dia pergi. Bapaknya 20 kali pergi dah. Dia kata, anak ustaz, dia kata, 20 kali dah pergi ni. Tapi tak pernah pakai muasasah. Semua pakai deraja. Dia pergi semua tempat yang indah-indah. Tapi rupa dia beritahu saya, akhir dia kata, sebenarnya rupa muasasah lagi seronok. Dengan bos saya. Tidur. Bilik hotel sebelah-sebelah. Kemah dekat Mina sama, dekat Arafah sama dengan dia. Dia banyak sejarah dengan saya lah. Saya belajar dengan dia, sebab dia pakar pandai lah sana. Dia lahir dekat situ, dia balik kat Mekah. Tasir Azhari lahir kat Mekah. Dia sebelah rumah Nabi dia lahir. Dia kata, anak lahir sebelah rumah Nabi lah tapi akhir saya seronoknya dia cerita dengan saya dia ada isteri 4 ke apa 5 orang ke. Kita seronok tengok, dia minta seronok tengok. Kan? Itu saya kata lah kali. So saya tu saya panggil dia Abuya sebabnya anak dia sama sekolah saya tuan-tuan. Anak dia sama sekolah Abuya isteri yang keempat umur berapa? 32. Masa tu umur 70 lebih dah umurnya. Isteri yang keempat tu umur 32. Isteri pertama meninggal kahwin seorang lagi. Dapat anak ke? Ada, baru dapat dari gugur. Boleh tahan lagi tuan-tuan. Kan hebat dia. Dia kabur saya satu ilmu, dia kabur dengan saya. Tapi saya tak amal lah, saya dengar je ilmu. Dia kata kalau nak panjang umur kahwin ramai. Kata dia. Senyum tadi nak ramai dengar. Nak panjang umur kahwin ramai. Tapi saya tak boleh. Anak-anak dia semua kahwin ramai tuan-tuan. Kahwin 2-3 anak dia semua kahwin 2-3 kan.
Saya dengar lah kan. Baik, sama cerita lagi. Sikit lagi ya. Nabi sama Jumaat di masjid tadi, tuan-tuan, namanya Masjid Jumaat tadi di Parit Raduna tu. Lepas itu baru Nabi bergerak ke Yathrib, ke Madinah, disambut dengan qasidah Tala'al badru alaina. Lelaki ke perempuan yang nyambut ni, yang nyanyi qasidah ni? Perempuan, sebab perempuan pandai qasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wadak wajaba syukru alaina mad'a lillahi dak. Itu sebab perempuan ni suaranya tidak aurat kalau yang berunsur keagamaan. Kalau nyanyi yang tentu kira barulah aurat. Penggol di goyang yang pigol di goyang, itu barulah aurat. Kan ada lagi siapa ke pengen doyang tu? Mas dia Ayu ke? Mas Maid Dayu ke apa ke? Maid Ayu ya? Nasa? Macam tak tahu Nasa ni. Warak benar. Saya bukan sebut yang saya tak tahu siapa tak. Nyanyi dah. Dia kata tak warak. Jadi Nabi sambut tu sampai sana. Akhirnya Nabi diceritakan untuk Nabi berjalan sampai satu rumah Abu Ayyub Ansari. Nabi pun tak tahu tu rumah siapa. Nabi sore-sore, faham sore-sore? Nabi tanya-tanya, rupanya Abu Ayyub ni kena kepada pak saudara sebelah mak Nabi. Mak Nabi Tuhan orang asal orang Madinah, Aminah ni. Kanlah sejarah bila Nabi balik, tuan-tuan, mak Nabi meninggal dekat Ma'la tu kan. Dia balik dari Madinah lah. Balik dari Madinah, tuan-tuan, mak Nabi. Rumahnya rupanya unta tertahu lah. Ini semua bukan unta tahu, Allah Ta'ala menetapkan begitulah. Rupanya sore-sore rumah si pakat pak saudara dia Abu Ayyub Al-Ansari. Berapa lama Nabi duduk rumah Abu Ayyub, tuan-tuan? 7 bulan Nabi duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lepas itu baru Nabi membeli tanah anak yatim. Anak yatim, 2 orang anak yatim Nabi beli tanah tu. Yang sekarang itulah yang kita Raudah tu, tuan-tuan, dan juga Makam Salam. Itulah rumah Nabi yang beli tanah, dia bina masjid di sana. Itulah sejarahnya sampai kita pada hari ini. Itulah sejarah hijrah. Habislah tajuk kita, tuan-tuan, mengenai yang ini, yang ke-8 ni. Sikit lagi sebelum tuan-tuan, sikit lagi kita habiskan yang ke-8. Perpindahan Nabi dari negeri kufur ke negeri Islam jika sekiranya niat kerana Allah, maka hijrah itu termasuk dalam hijrah yang syarak. Ibn Rajab Al-Hanbali berkata, asal perkataan hijrah ialah meninggalkan negara syirik dan berpindah ke negeri Islam, seperti mana para muhajirin berhijrah sebelum pembukaan Makkah ke Madinah. Sebelum itu juga sebahagian daripada mereka telah pun berhijrah ke mana? Bumi Habsyah yang diperintah oleh Raja An-Najasyi, kan. Di sini orang-orang Nasrani, akhirnya dia meluk agama Islam. Itu juga Nabi buat sembahyang ghaib. Itu sebagai contoh Nabi sembahyang ghaib, Nabi sembahyang atas Raja Najasyi. Jadi itulah yang dapat kita bincangkan untuk malam ini, tuan-tuan, dalam perbincangan kita mengenai hijrah Nabi Sallam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya sebelum kita membaca doa? Dapat tak tu Abbas Wataala? Abbasi. Huh? Bukan. Surakah. Yang Nabi janji dia. Saya tak habis cerita tu. Terima kasih. Okey, bagus. Saya lupa, memang dapat. Akhir, tuan-tuan, Islam ni terus berperang, terus berdakwah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar berperang, mulakan upayanya sampai ke Kisra tadi, ke Parsi. Islam dapat ditanggung oleh Parsi waktu itu. Sayyidina Umar balik bawa harta daripada Raja Kisra ini. Nabi bagi pada Suraqah dengan emas dan juga gelar Kisra pendapat crown mahkota pendapat. Waktu itu Suraqah telah pun dah tua. Suraqah bin Malik dah tua dah waktu itu. Dan Suraqah kata, betul lah janji Muhammad kepada aku. Maknanya Nabi janji ni memang betul. Tak ada tertipu, tuan-tuan. Tak ada tertipu. Tetap betul apa yang janjikan. Maknanya berjaya apa yang Nabi beritahu tadi. Tetap tak ada. Walaupun betul dah lama berlaku, tapi akhirnya dapat janji Nabi ni. Bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar tu baru dapat balik mahkota itu. Terima kasih Tuan Haji Rahmat ingatkan saya. Saya lupa cerita tu. Memang dapat akhirnya. Begitulah ceritanya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجمعنا هذا كل جماعة مرحمة وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kedua bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya kami berkati usia kami, panjangkan umur kami dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, angkat segala penyakit yang ada dalam diri kami ini. Ya Allah, sampai dan juga zahir penyakit batin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal lagi diberkati oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang saleh dan salihah, anak-anak senantiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami dalam ilmu-Mu ini. Ya Allah, istiqamahkan kami salat fardu berjamaah 5 waktu sehari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan tawanan kami, jarak tetangga kami, selalu hadai kami agar mereka juga dapat menuntut ilmu bersama-sama kami. Ya Allah, dan berjemaah juga bersama-sama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bagi akhir ya Allah malam ini. Ya Allah, bagi kami mendatangkan pada malam ini. Ya Allah, di surau ini. Ya Allah, dapatlah kami ini menjadi ahli syurga firdaus-Mu. Ya Allah, jauh dari azab neraka-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada orang